Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak, kepada murid-murid tahun 5. InsyaAllah untuk kali ini, untuk hari ini, cikgu akan masuk bab pertama untuk subjek untuk mata pelajaran adab, iaitu adab ketika bekerja. Okey, cikgu teruskan. Okey, pengertian bekerja. Apa yang adik-adik tahu? Apa yang adik-adik faham tentang bekerja? Apa maksud bekerja? Okey, kalau di sini cikgu dah tulis, okey, bekerja ialah melakukan sesuatu pekerjaan dengan maksud untuk memperolehi pendapatan yang halal. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan maksud untuk memperolehi pendapatan yang halal. Itu maksud pekerjaan. So, semestinya bila kita nak bekerja, pendapatan daripada kita bekerja itu hendaklah yang halal, halalan thayyiban. Okey, cikgu teruskan. Okey, ada pekerja yang pertama. Okey, niat bekerja kerana Allah SWT. Okey, sungguhnya setiap amal perbuatan kita ini tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Ada niat. Mun niat kita bekerja baik, okey, insya-Allah yang baik akan kita dapat. Mun niat kita turun bekerja tidak baik, ada niat jahat, mudah-mudahan dihindarilah benda macam itu, niat seperti itu. Okey, yang kedua, bersifat amanah dan ikhlas. Bersifat amanah dan ikhlas. Macam mana sifat amanah ini? Sifat amanah bila bos, bila ketua kita, bila pemimpin teratas kita, pengurusi kita bagi kita kerja. Contoh, Salihuddin, ini ada bungkusan makanan. Boleh tolong bagi kepada pekerja-pekerja bawahan kita. Jadi Salihuddin tu ambil makanannya, jadi nyasib bagi pada pekerja seperti arahan yang daripada bosnya tu. Jadi dimakannya seorang makanannya. Jadi itu dikira tidak amanah. Tidak amanah adalah salah satu sifat orang munafik. Dalam hadis Nabi mengatakan, ayatul munafiqin salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, kata Rasulullah. Bila bercakap, ia berbohong. Bila berjanji, ia mungkir. Dan bila dibagi amanah, ia khianat. Ini contoh-contoh ciri-ciri orang munafik. Salah satu ciri orang munafik, nyasi amanah dalam bekerja. Okey, yang ketiga, memulakan dengan membaca bismillah. Setiap amal perbuatan kita hendaklah kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mun hafal doa lebih bagus lagi. Okey, supaya setiap amalan kita, setiap amal kerja kita bila dimula dengan bismillah, sepanjang hari kita akan dapat pahala, insya-Allah. Okey, cikgu teruskan. Yang keempat, membantu antara satu sama lain. Membantu antara satu sama lain. Kawan kita dalam keadaan susah, bilanya bekerja, kerjanya banyak, mungkin kita boleh tolong. Apa yang dapat kita bantu, kita bantu. Mun benda yang si dapat kita bantu, jangan kita terhegeh-hegeh nak bantu. Mungkin itu makin menambah susah kerjanya. Jadi tolong apa yang dapat kita bantu. Okey. Yang kelima, menutup aurat. Itu penting bila kita bekerja. Bukan setakat bekerja, di mana-mana pun kita berjalan, kita keluar dari rumah. Okey. Menutup aurat ini adalah syariat Islam. Bila kita tidak menutup aurat, kita akan berdosa. Untuk perempuan, aurat dia seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Aurat lelaki daripada pusat sehingga ke bawah lutut ini. Okey. Aurat lelaki senang nak jaga. Perempuan ni susah. Jadi sebab itu menjaga aurat, menutup aurat ketika bekerja amat penting. Bila kita menutup aurat, orang pun senang melihat kita, orang pun sejuk hati melihat kita. Bila kita sip menutup aurat, seksi pergi kerja, ya sip boleh.
ia pun mengganggu pekerjaan orang lain juga. Orang lain fokus dengan kita aja. Itu tak boleh Dan itu pun menambah dosa kita, menambah dosa orang yang melihat kita yang tidak menutup aurat. Okey, yang keenam, menepati masa. Masa contoh, waktu mula bekerja adalah pukul 7 pagi, tapi kita turun 7.30 pagi. Itu contoh tidak menepati masa. Kecuali kita dah maklumkan pada bos kita bahawa bos, hari tu saya lambat sikit, mungkin saya ada hal sikit di rumah yang perlu saya selesaikan. Maklumkan kalau lambat. Okey, kalau setiap hari lambat, ya pun saya boleh juga. Kita kena menepati masa. Dan yang ketujuh, jujur. Macam jujur tu lebih kurang amanah adalah jujur dalam setiap perkara. Bila kita jadi kerani, kerja sebagai kerani, hitungan duit, hitungan akaun tu kena betul, kena jujur. Jangan pandai-pandai kita nambah, pandai-pandai kita nolak. Okey, kita teruskan. Okey, cara meningkatkan prestasi kerja. Cara meningkatkan prestasi kerja. Okey, yang pertama sekali, niat yang ikhlas. Macam cikgu jelaskan mula tadi, mesti ada niat yang ikhlas untuk bekerja. Yang kedua, rajin berusaha. Setiap hari kita nak menunjukkan bahawa hasil kerja kita tu setiap hari meningkat. InsyaAllah ia akan meningkatkan prestasi kerja kita pun. Bos nangga pun senang hati. Okay? Berdaya saing. Bersaing antara kita dengan rakan sekerja. Mungkin rakan kita tu bagus dalam bidang tu, kita mau bagus dalam bidang kita. Berdaya saing yang sihat. Jangan saling memburuk-buruk rakan sekerja. Itu sih boleh. Okey, seterusnya. Okey, mengamalkan nilai murni dalam bekerja. Bila kita tengah bekerja, misal kita di meja hadapan, di kaunter hadapan, ada tetamu datang, senyum, melempar dengan senyuman yang paling manis di dunia. Nilai murni, apa khabar, Assalamualaikum, kita mau apa encik, kita mau apa tuan, kita mau apa puan. Itu mengamalkan nilai murni. Silakan bahasa kita kena lembut. Jangan bahasa kasar dipakai kita. Okey, seterusnya, berdisiplin. Kerja kena disiplin. Mesti pukul 7 datang, pukul 7 kerja start, pukul 7, sebelum pukul 7 kita datang. Balik pukul 12 tengah hari, selepas pukul 12 tengah hari kita balik. Supaya datang lagi pukul 2. Contoh bila jadual bekerja kita kedak ya. Ikut berdisiplin mesti kedak ya. Okey, kita teruskan. Yang keempat adalah akibat mengabaikan adab bekerja. Adab bekerja diamalkan, diabaikan adab bekerja. Yang pertama sekali adalah timbul amalan rasuah. Tahun lepas, cikgu ada mengajar di tahun 5 juga. Cikgu nanya pada murid-murid. Murid-murid, apa yang kamu tahu tentang rasuah? Ada seorang murid yang angkat tangan. Rasuah yang saya tahu, cikgu, rasuah ialah memberi duit kepada orang ramai. Cikgu madah, salah maksud awak ya. Rasuah bukan biar. Ya, namanya derma. Okey. Rasuah mengikut dalam kamus Webster mengatakan, rasuah ialah sebarang tindakan atau perbuatan yang menjejaskan integriti, kemuliaan akhlak atau prinsip moral, keadaan yang rosak atau keji, hilang kesucian atau integriti, menghalang kejahatan tidak suci. Itulah yang dinamakan rasuahnya, perbuatan yang tidak berintegriti. Undang-undang Malaysia akan menangkap orang tu bilanya memberi rasuah ataupun makan rasuah. Okey, yang kedua adalah berlaku penipuan. Macam rasuah tu lah. Rasuah itu macam penipuan lah. Dengan cara yang shortcut, yang beri duit pada orang tersebut. Orang tersebut approve, rasuah, penipuan. Okey, kerja tidak berkualiti. Bila kita niat bekerja nasib betul, masuk ajak pejabat, tidur. Masuk ajak pejabat, lain kerja, main telefon, tekan telefon. Berarti kerja yang sepatutnya kita laksanakan
kerja yang sepatutnya kita lakukan, asyik dikerja. Jadi kerja kita jadi sik berkualiti. Mula ala kadar aja. Asal mula dan asal habis waktu kerja balik rumah. Ya, kerja jadi sik berkualiti. Sama juga yang keempat tu, bila kerja dah sik berkualiti, negara akan mundur. Dah ada pekerja yang malas-malas macam tu, yang sedang berkualiti, ia memberi efek beri kesan kepada negara kita. Dan yang terakhir, tidak dicintai oleh Allah. Sudah pasti benda-benda macam tu, perkara-perkara macam tu, bila adab bekerja diabaikan, ya sudah pasti individu tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita teruskan dengan yang kelima adalah hikmah mengamalkan adab bekerja. Ada hikmahnya juga mengamalkan adab bekerja tu. Yang pertama sekali, disaingi oleh rakan sekerja. Berarti rakan-rakan kita sayang dengan kita. Mungkin kita nak berhenti, sayangnya dengan kita. Sebab apa? Sebab amalan kita sia, amalan baik kita sia. Sebab ya mereka sayang dengan kita. Contoh, bagus Salahuddin untuk bekerja rajin. Berarti bila kita siada, dicari-cari akan kata ni Salahuddin untuk siada. Okey. Berarti mereka merasa kehilangan bila kita tidak ada. Berarti mereka sayang dengan kita. Yang kedua, bila kita mengamalkan adab bekerja, melahirkan pekerja yang mahir. Bila kita niat kerja kita dah betul awal pagi, kita rajin, berarti ia akan melahirkan pekerja yang sangat mahir. Dan bila ada pekerja yang mahir, insya-Allah ekonomi semakin maju, ekonomi negara kita, ekonomi syarikat kita semakin maju. Dan ia juga boleh menjadi contoh pekerja yang cemerlang. Di setiap bulan pun kita nangga di ofis-ofis, pekerja cemerlang pada bulan ini siapa? Pekerja cemerlang pada bulan sebelumnya siapa? Ya, boleh kita nangga. Ya, contoh penilaian sebuah syarikat lah. Okey, cikgu tu. Okey, kita teruskan yang keenam, jenis-jenis pekerjaan. Untuk yang pertama tu, cikgu nak highlightkan pekerjaan yang halal. Banyak sebenarnya pekerjaan yang halal yang kita tahu, yang kita semua tahu. Yang cikgu bagi contoh tu cuma 4 saja. Yang pertama sekali adalah pekerjaan sebagai guru, cikgu di sekolah kamu. Okey, guru pekerjaannya mengajar murid-murid dari si tahu ABC jadi tahu, dari si tahu 1 2 3 jadi tahu 1 2 3. Itu pekerjaan guru. Sangat mulia pekerjaan guru ini. Yang kedua, kerani. Kerani itu hanya bekerja di pejabat am. Kita tengok kalau di sekolah ada di pejabat am sekolah, ya kerja kerani lah, yang buat kerja pentadbiran sekolah. Yang ketiga adalah doktor, Pak Doktor. Kini tu doktor ini adalah barisan hadapan dalam menangani pandemik COVID tu. Pekerjaan doktor tu sangat berisiko kepada penyakit. Jadi doa kita semoga COVID tu cepat pergi jauh-jauh, lenyap daripada muka bumi itu. Okey, supaya doktor kita dapat berehat. Dan yang keempat adalah peniaga, tukang masak. Semua itu pekerjaan yang baik. Apa lagi pekerjaan yang baik? Juruterbang, pilot. Samalah juruterbang dan pilot dan macam-macam lagi. Okey, cikgu teruskan. Pekerjaan yang haram. Macam-macam pekerjaan haram tu. Pekerjaan haram bila kita lakukan, kita akan berdosa. Contoh, perompak. Kerja lain merompak saja. Penjual arak, yang minum arak, semua berdosa. Okey, pencuri samalah dengan perompak, dan pengedar dadah. Jangan cari kerja seperti itulah kerja yang bagus. Okey, sudah pasti yang bukan menambah pahala, tapi menambah dosa kita. Dan bagus, dibenci orang ramai. Okey, pekerjaan yang seperti ini ya. Okey, sekian. Dah habis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.